Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah, karangan Abu Malik Kamal As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal As-Sayyid As-Salim, jilid kelima, jilid kelima dah. Yang terakhir ni dah. Mungkin terakhir kita ada sekali lagi kita habis kitab ini dah. Kita nak bincang iaitu jual beli yang diharamkan kerana ada unsur darar, membahayakan dan penipuan dah. Pertama, menjual sesuatu di atas penjualan orang lain. Nipu dah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yabi'u ar-rajulu 'ala bai'i akhihi wa la yakhtub 'ala khitbati akhihi illa ayyadhan lahu. Hendaklah seseorang tidak menjual di atas transaksi penjualan saudaranya, dan hendaklah ia tidak melamar gadis khutbah, melamar atau tunai lah gadis yang ada dalam pindangan saudaranya, kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya. Hadirat Bukhari, Muslim dan lainnya. Tunai ni ikatan janji nak nikah. Nada. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Hendaklah sebagai dari kalian tidak menjual di atas penjualan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Untuk dijual atas bagi hak orang jual dah. Dalam pembeli saudara gitu pertama mahal tak boleh lah. Dia kena sudah dah. Diriwayatkan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, la yasum al-muslimu ala sawmi akhihi. Seorang Muslim hendaknya tidak menawar pada penawaran saudaranya, orang yang sedang dalam penawaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ditahan dah. Kalau nak beli kita berebut nak bayar mahal kau, apa tak boleh dah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yabi'u ar-rajulu 'ala bai'i akhihi hatta yabta'a aw yazara. Hendaklah seorang tidak menjual atas penjualan saudaranya hinggalah dia membeli atau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis sahih hadis riwayat Nasa'i dah. Hadis riwayat Nasa'i. Imam Nawawi menjelaskan menjual di atas penjualan orang lain, contohnya jika seorang berkata kepada orang yang membeli sesuatu pada masa khiyar, pada masa pilihan, nak beli kau tak sebeli dah. Dia katakan, batalkan saja penjualan ini, aku akan menjual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah, atau barang yang lebih bagus dari itu dengan harga yang sama, atau kata-kata yang semisalnya. Perkataan seperti ini hukumnya haram. Ni jual pula ni, orang jual ni kedai sebelah ni, bagi tu lebih kurang, tolong dah. Dia berkata, tak sebeli hak, dia beli hak aku molek lagi, murah lagi dah. Tu cari balas gitu lah kata dah. Membeli di atas transaksi pembeli orang lain juga haram. Contohnya ketika pembeli berkata pada penjual pada masa khiyar, kedai tu ada dua orang nak beli barang tu lah. Dia ni duduk ada belakang tengok orang nak beli tu, takut habis dia pun royak. Batalkanlah transaksi penjualanmu itu dan aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi atau dengan kata-kata senyihnya dah. Sedangkan menawar di atas penawaran lain adalah ketika pemilik barang penjual dan orang yang menginginkannya sudah sepakat untuk melakukan jual beli, akan tetapi keduanya belum sampai pada tahap transaksi. Kemudian ada orang yang berkata kepada penjual, aku akan membelinya. Hal ini pun hukumnya haram setelah harga ditetapkannya. Adapun menawar barang yang dijual kepada orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, hukumnya tidak haram. Tapi kalau ramai tawar tu, dia pilih hak lebih tinggi, tak haram lah, pasal tak tentu lagi dah. Tapi kalau dia tu litah nak masa nak litah pembeli orang lain tu, berebut sehingga orang tu rasa kalau dalam penawar umum tak apalah dah. Tapi nampak macam nak litah orang tu, nampak sakit hati orang gitu lah. Hafiz Ibn Hajar menambahkan, para ulama mengatakan menjual di atas penjualan orang lain adalah haram, macam tak adalah nah. Demikian pula dengan pembelian di atas pembelian orang lain adalah haram, dan ini sudah menjadi hal yang disepakati oleh para ulama lah. Fathul Bari, hal ini diharamkan kerana mengandungi unsur membahayakan dan merosak orang muslim lain. Lihat Mawsu'at Fiqh Al-Kuwaitiyah. Larangan ini lebih lanjut berimplikasi pada tidak sahnya transaksi.
Penyebab keharaman lainnya adalah kerana jual beli semacam ini boleh menimbulkan pergaduhan, permusuhan, sedengki-mendengki dan kebencian. Okey, yang kedua, menjual dengan cara najas. Najas secara bahasa artinya mempengaruhi. Sedangkan secara istilah adalah jika seorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga terjebak dalamnya. Atau dia memuji komoditi barang tersebut dengan berlebih-lebihan, dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidaklah dimiliki oleh barang tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka. Nah, dia buat lolok. Dia buat lolok, nampak orang ramai dia, dia kecek berlaku lah. Berlaku macam sungguh nak beli lah. Padahal tak saya beli pun dia. Dia berlaku sehingga orang terpengaruh. Taktik ni. Jual beli demikian disebut dengan najash. Ini provokasi mempengaruhinya. Jual beli pun kita politik pun tak boleh. Tak boleh provokasi. Melampau tak. Sehingga apa? Orang tertipu dengan benda yang sebenarnya berlawak je nak. Lebih kurang siapa-siapa mengatuk. Tapi dia nak tipu. Dia provokasi lebih. Ni pun tak boleh nak. Jual beli dengan provokasi najas ni. Kerana orang yang pengaruhi membangkitkan rasa suka pada barang tersebut dan akhirnya tersembam dalam transaksi dengan persetujuan penjual. Keduanya sama-sama berdosa pelaku ni. Orang yang berlaku beli, walau beli dengan tuan kedai tu kerana pakat dah, dosa lah dah. Jika tersebut terjadi di luar pengetahuan penjual, maka hanya orang yang mempengaruhi sajalah yang berdosa dah. Dia tak pakat dah. Orang tuan kedai tak tahu, dia walau beli. Tapi bila saja orang yang berdosa hanya penjualnya saja, seperti ketika dia memberitahu bahawa sebelumnya ada seorang yang membeli dengan harga yang lebih tinggi, dengan tujuan agar orang lain terbujuk dengan benda tersebut dah. Ibnu Qutaybah mengatakan bahawa najas adalah menipu dan perdaya. Pentingnya tipu lah dah. Fathul Bari jilid 4 muka 416. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang najas. Dah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menjelaskan Ibnu Abi Aufa mengatakan pelaku najas. Itulah berlaku royak molek lah. Ataupun harganya sepatutnya gini lah molek. Padahal tidak gitu dah. Adalah orang yang makan riba dan berkhianat. Najas adalah sebuah tindakan batil yang tidak diperbolehkan. Hadis Sahih Bukhari kitab Al-Buyu' bab An-Najas hadis nombor 2675. Al-Hafiz Ibn Hajar menuturkan Ibnu Abi Aufa secara umum menyatakan bahawa orang yang diceritakan telah membeli dengan harga yang lebih tinggi dari yang dia beli, berarti dia adalah orang yang mempengaruhi kerana keterlibatannya dengan orang yang meninggikan harga satu barang. Padahal pembeli tidak ingin membelinya dalam tipuan orang lain sehingga keduanya sama-sama berdosa. Dan dengan penjelasan ini berarti dia memakan harta riba kerana bukan niat nak beli, kerana nak tipu orang lain dah. Dia jadi macam riba juga kata tak. Hadis riwayat Muslim. Dia meninggikan harga barang kerana dia buat lelak hanya kualiti molek lah harga apa padahal lebih kurang dah. Lebih lanjut lagi, jumhur ulama menyatakan bahawa menjual dengan mempengaruhi hukumnya haram kerana hal ini jelas dilarang dan juga kerana menipu seorang Muslim padahal ini juga haram. Al-Mawsu' al-Fiqh al-Kuwaitiyah. Yang ketiga, jual beli dengan mencegah kafilah dagang sebelum sampai di pasar. Ini sekat tengah jalan dah. Padahalnya orang kapur tu, orang pekebun tu yang nak atas dia nak jual sendiri dia boleh hutang banyak lagi dah. Dia sekat tengah jalan. Kalau yang ambil kebun teh sikit lah. Kos pengangkutan gapo tak susah dah. Dia berlaku urus dah. Ni tak orang nak sapa dekat nak sapa ataupun dekat nak sapa tengah jalan dah. Nak sapa jual di bandar bolehlah hutang banyak sikit dah. Ni tidak dia sekat tengah jalan. Dah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus ambil murah-murah lah. Dia ambil banyak dah. Sedangkan orang tu kalau dia jual di bandar lebih mahal boleh tak? Hadis Muslim dah. Diriwayatkan bahawa Abdullah berkata kami biasa mencegah pada sekelompok orang sebelum sampai mencegah maksudnya sekat tengah jalan sekelompok orang sebelum sampai ke kota lalu kami beli makanan. Betul. Diriwayatkan bahawa Abdullah berkata kami biasa mencegah sekat tengah jalan pada sekelompok orang sebelum sampai kota lalu kami beli makanan mereka. Kemudian Nabi SAW melarang kami untuk menjualnya sampai mereka tiba ke pasar makanan. Hadis riwayat Bukhari. Dia takut nanya kau orang kapun lah. Dia beli
Padahal orang tu bawa tu. Dia boleh bawa. Bukan tak ada kenderaan dah. Dan dia pula boleh dekat dah. Boleh jual sendiri. Tapi kalau sekat tengah jalan kat, dia ambil murah. Dia ambil orang tengah ni ambil bayar murah lah. Kira bayar borong kita dah. Sedangkan kalau orang tu nak sapa dah, dia boleh jual sendiri. Kalau barang tu banyak di contoh ni penanaman di ladang tak apa lah. Payah orang peladang tu nak jual di bandar ada kos lain pengurusan lagi. Itu tak apa lah. Ni nak sapa dah. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melarang pencegahan barang sebelum sampai di pasar. Hadis Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW melarang talaqi al-buyu' menghadang penjual sebelum sampai ke pasar. Hadis Bukhari dan Muslim. Talaqi artinya keluar dari sebuah daerah yang menjadi pusat makanan pokok atau semacamnya dah. Keluar dah, mau buat tubik dah. Sedangkan jalb adalah komoditi atau barang yang dibawa dari satu wilayah ke wilayah lain. Adapun makna rukban adalah bentuk jamak dari kata raqib. Kata ini sering digunakan. Maksud dari perkataan ini adalah orang yang datang baik dia hanya sendirian atau berjalan kaki. Intinya berapa orang atau pedagang mencegah barang mencegah sekat tengah jalan barang dengan dagang yang datang kepada mereka sebelum barang-barang tersebut sampai ke pasar dan sebelum para pembawa barang-barang itu sampai ke wilayah yang tuju serta mengetahui harga pasar. Masalahnya utama poin situ dia. Tak tahu harga pasar. Ini penting lah tak berlaku penipuan dah. Jadi kalau jual di ladang pun dalam keadaan tak tahu harga di pasar tak boleh juga lah. Benda ni kena bicara biar pahal lah. Redha-redai suka. Dan orang tak berasa tertipu dah. Kalau tak tahu harga pasar, kalau dia orang tu tahu harga pasar, dia tahu orang ni boleh utus setara mana, dia boleh utus setara mana, tak apalah. Tapi kalau dia benda tu dia sepatutnya boleh dia tahu harga pasar, dia tak tahu harga pasar mungkin tipu, ada penipu lah. Kalau dia tahu harga pasar dia redha dengan suruh kau ke tengah jalan, lah lagi dah. Para pencegah ini lantas memberitahu mereka bahawa harga sedang lesu, harga pasar sepi dan minat konsumer pembeli rendah dah. Dengan maksud untuk menyembunyikan hal sebenarnya dan agar mereka boleh membeli barang tersebut dari pembawanya dengan harga yang rendah. Itu poin dia ni. Mu tak segilah pasarnya biar aku bawa. Lawan ni orang tak ada beli dia. Lawan ni PKP macam-macam dah. Sehingga dia jual rendah. Dia tu bagi bana ramai betul orang boleh jual mahal. Jadi tipulah tu. Tetapi Rasulullah SAW melarang mereka dari semua itu kerana membahayakan merugi ke orang lain. Jumhur ulama berpendapat bahawa jual beli dengan cara demikian hukumnya haram kerana secara terang dan jelas dilarang oleh Nabi SAW juga kerana terdapat unsur menipu dan mencurangi pemilik barang serta membahayakan masyarakat umum. Imam Bukhari menyatakan bahawa jual beli dengan talaqi dilarang dan menjual barang yang diperolehi dari jual beli semacam ini tidak sah. Kerana pemiliknya adalah orang yang melakukan maksiat dan berdosa jika dia mengetahui dan dia juga menipu dan jual beli, padahal menipu hukumnya haram. Fathul Bari dah. Jadi menipu ni hukum haram dah. Semua segi dah muamalah ke apa yang penting tu kerana berat ini dan terang dengan jelas. Jangan tipu lah. Jangan apa. Tak kira dalam urusan apa-apa pun kena terang dan jelas dah. Kalau ni masalah memang tak tipu lah dah. Pasal orang ni boleh jual peniaga tu, orang kapur tu. Peladang tu boleh jual di bandar dengan harga yang berpatutan dan jadi lebih murah lagi lah. Tak ada orang tengok. Pembeli pun nyanyi. Peladang ataupun orang yang buat barang tu pun nyanyi dah. Ya banyak barang pihak nyanyi dah. Sudah tentu kalau ada orang tengok ni akan naik sikit harga barang dah kerana kos ni ada orang tengok nak auto attack dah. Lah begitulah. Barang ni dia ada orang tengok ni tak. Kalau banyak orang tengok banyak auto atas ni tak. Banyaklah kos ni dah. Okey, yang keempatnya, penjualan barang dagangan milik orang pedalaman oleh orang kota dah. Jadi orang kota bertindak sebagai broker agak apa dah. Dia keluar mendatangi pembuat barang baik dari kalangan pedalaman ataupun kaum kota. Namun yang jelas pembuat barang adalah perantau yang masuk asing dari wilayah si broker si apa panggil orang tengah tu lah dah. Jadi dia ni tak tahu kau barang dia pasar. Ini masalah utama tu poin di situ dia. Pembuat barang tersebut ingin menjual barang dagangannya dengan harga terkini secara tunai dah. Dia nak jual lah. Dia boleh jual sendiri dah.
Dan broker tu orang tengah tu berkata padanya, taruh saja barang dagangmu di tempatku dan aku akan jualkan barangmu itu secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi daripada harga itu dah. Dia nak suruh beri ke dia lah. Dah. Sebab dia boleh jual terus. Dia nak utuh dah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda la talaqau ar-rukban wala yabi' hadirun libad. Jangan cegah, jangan sekat tengah jalan lah nak beli jual dah. Jangan cegat para pedagang, rombongan pedagang, dan hendaklah orang kota ini tidak menjualkan barang dagangan milik orang pedalaman. Rasa jual dah supaya berapa perkara tak adalah tidak dieksploitasi oleh orang tengah. Dan harga barang tak akan naik melambung lah. Pasal kapur ni dia tahu dia kira dah boleh utuh dah setahun ni lah. Dia boleh jual murah-murah. Kalau mai orang tengah ni kadang-kadang dia boleh jadi mahal pula dah. Tapi kalau dia jadi kos tinggi orang pedalaman ni dengan kos dengan kutai ke apa, jadi kos tinggi kalau dia jual sendiri, guna orang tengah jadi lebih murah pun boleh jadi dah dengan sistem pengurus seller ni dah. Apabila orang syarikat orang tengah ni dia boleh ambil banyak sekaligus kos pengkutai jadi murah. Yang tidak jadi mahal tak apalah. Lah ni dia jadi mahal nyanyi kau orang pembeli dah. Yang keduanya jadi rugi alik orang pembuat barang. Ni lagi nyanyi dah. Taus berkata aku lantas meminta konfirmasi dah kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengenai ucapan hendaklah orang kota tidak menjualkan barang dagangan milik orang pedalaman. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab hendaknya itu tidak menjadi broker ataupun panggil tak peraih lah untuknya lah. Jadi Bukhari Muslim ni. Jadi maklah ataupun itulah brokernya ataupun pengikat peraih adalah orang yang melakukan jual beli untuk orang lain dah. Dengan syarat tadi lah. Kalau peh ada harga barang dia pasar dah. Reda berada tak apalah. Masalah tak jelas dah. Dia nak ambil utuh banyak dan tidak. Kali yang ambil kapur sudah terus dah di pedalaman tu. Yang ambil barang lah. Sikit tidak menyusahkan orang buat dah. Boleh fokus pada buat barang dah. Tak payah nak nego lagi. Tidak orang nak siapa dah. Orang boleh nego sendiri. Jadi boleh sekat. Jadi tak kena benar dah. Diriwayatkan dari Jabir ia berkata Rasulullah SAW bersabda la yabi' hadirun libadin da'unna yarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Hendaklah orang kota tidak menjualkan barang dagangan milik orang pedalaman. Biarkanlah orang-orang menjual barang dagangan mereka sendiri. Allah memberi rezeki pada sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ini merupakan bentuk jual beli yang diharamkan kerana dilarang. Dan larangan membawa konsekuensi rosaknya jual beli tersebut serta membahayakan kaum muslimin. Sudah menjadi praktik umum bahawa orang pedalaman datang ke suatu daerah dan menjual barang dagangannya. Ia memperolehi keuntungan dari pekerjaan yang halal dan orang boleh memenuhi berbagai-bagai keperluan mereka. Namun ketika harga sudah dikuasai oleh broker orang tengah ataupun topai ataupun orang tengah ni yang mengetahui dengan jelas keperluan masyarakat kota, maka dia akan menaikkan harga dengan keuntungan yang boleh berlipat kali ganda lah. Ini jelas menyimpan dari toleransi Islam dan kemudahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu dalam hadis Nabi SAW beliau menegaskan, da'unna sayarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Biarkanlah orang-orang menjual dagangan mereka sendiri. Allah Ta'ala berezeki pada sebahagian mereka dari sebahagian lain. Lihat ikhtiarat Ibn Qudamah al-Faqih. Ibn Muzir menjelaskan bahawa para ulama berbeza pendapat mengenai larangan ini. Akan tetapi majoriti ulama berpendapat bahawa jual beli ini adalah haram hukumnya jika memang pelaku mengetahui bahawa tindakannya haram. Barang dipasuk merupakan barang yang diperlukan masyarakat dan orang-orang kota lah yang menawarkan diri pada orang pedalaman untuk menjadikan broker tengah ni. Jika memang yang mengajukan tawaran untuk menjadi perantara dagangan adalah orang pedalaman sendiri, maka hal itu tidak masalah. Kalau pedalaman tahu harga pasar dan lebih kurang dah, lepas tu dia pun malah nego nak tunggu kat pasar dan kalau ada orang jual ke dia pun lagi mudah bagi dia. Tu tak apalah, orang pedalaman mesti nak dah. Masalah tu takut eksploitasi. Kalau ada unsur eksploitasi, dia boleh untung banyak orang tengah ni. Orang pedalaman jadi rugi pula, ambil murah sangat. Jadi benda ni ada unsur khianat lah kalau kapur dia. Ibn Hajar menggarisbawahi kalimah terakhir ini dengan perkataannya syarat bahawa orang pedalaman lah yang meminta orang kota menjadi perantara tidak diberikan kerana tidak ada indikasi lafaz yang mengarah ke sana dan tidak nampak pengertian mengenai hal tersebut. Akan tetapi bahaya menjadi alasan dilarangnya jual beli ini tidak membedakan antara permintaan orang pedalaman dengan ketiadaan permintaannya. Jadi Ibn Hajar sekalian tidak cara orang kapur minta pun tak boleh lagi.
Kita kira gini lah. Yang pentingnya kalau you minta pun dengan peh lah. Kapur atau peh. Harga di pasar tu guano. Dia tidak timbul rasa kena tipu. Maka boleh lah. Boleh lah tak. Tapi kalau dia rasa sepatutnya dia jual ke bandar lebih mahal, lebih banyak auto dia, tiba-tiba sekat dengan jalan ni ataupun pergi ke orang tengah ni, jadi dia boleh auto sikit. Ataupun tak jelas, tidak tahu tu jadi bahaya ni, tak tahu tu jadi penipuan ni. Jadi tak boleh lah, jadi haram. Gitulah keadaannya. Yang kelima, menjual sisa air. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kelebihan air. Hadis Muslim dan lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumna'u fadl ma'i yumna'a bihil kala. Janganlah menahan kelebihan air untuk menahan tumbuhnya rerumputan di sekelilingnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sekat airnya. Air ni lebih air nak jual juga nego air. Imam Nawawi menjelaskan larangan menjual kelebihan air untuk menghambat pertumbuhan padang rumput. Maksudnya jika seorang mempunyai telaga pribadi di padang rumput dan di dalamnya terdapat debit air melebihi keperluannya, adalah air lebih daripada keperluannya. Sementara di wilayah yang sama ada padang rumput yang hanya mengandalkan telaga tersebut, sehingga tidak mungkin bila para pemilik haiwan ternak merawat tanah ini kecuali jika mereka mengambil air dari telaga tersebut juga. Maka pemilik telaga dilarang menjual belikan kelebihan air tersebut. Ia juga tidak boleh mencegah sisa air itu untuk haiwan tersebut dan harus memberikannya kepadanya secara percuma. Kerana jika tidak boleh diserahkan, orang-orang tersebut akan menolak untuk menjaga padang rumput ini kerana khawatir haiwan mereka kehausan. Dan dengan pelarangan menjual sisa air ini, maka air menjadi faktor penghalang dari terawatnya padang rumput. Syarah Sahih Muslim. Itu Imam Nawawi syarah lah. Jadi larangan menjual kelebihan air dari keperluan manusia dilakukan kerana hal tersebut mengandung bahaya bagi perawatan tanah, keturunan dan haiwan di sekitar wilayah tersebut, padahal kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri dan diri orang lain. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang melakukan itu bahawa dia bakal terhalang dari pemberian Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala tidak berbicara kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yukallimuhumullah yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. Ada 3 kelompok manusia yang nantinya tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Allah tidak melihatnya. Dia tidak akan disucikan oleh Allah. Dan dia akan mendapat siksa yang pedih. Seorang yang bersumpah mengenai barang dagangan bahawa ia telah memberikan lebih banyak daripada yang ia berikan pada yang lain, padahal ia berdusta. Seorang yang mengucapkan sumpah palsu setelah asar demi meregut harta orang Muslim tanpa hak. Dan seorang yang menahan kelebihan airnya untuk dibahagikan secara percuma pada sama manusia, sehingga Allah pun berfirman kepadanya, hari ini aku tahan kurniaanmu untukmu sebagaimana dulu engkau tahan kelebihan rezeki yang bukan dari hasil tanganmu sendiri. Dalam riwayat lain disebutkan rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariqi famana'ahu min ibni sabil. Seorang yang memiliki kelebihan air di jalur perjalanan, namun ia menahannya dengan memberikan pada para pengembara. Ada riwayat Bukhari Muslim. Jadi air ni tambah-tambah daripada pasir ke apa kak, benda yang sangat diperlukan. Benda ni tak patutlah nak jual beli ataupun ambil auto dah. Kita pakai kursi lah, mujuk alhamdulillah lah Allah tu beri air dah dengan telaga dengan apa dah. Air tu mudah. Jadi dah air mudah kita pakai kursi lah, tak usahlah main nego-nego dah. Pasal tu keperluan mendesak dah. Keperluan mendesak, kita tak boleh ambil kesempatan nak jual sehingga maknanya kau dah. Tapi kalau benda tu adalah perkara yang kata meluruhkan pengurusan, contohnya air Kelantan dah, Sungai Berhad kau gapo, atau syarikat-syarikat air yang memerlukan batai paip, memerlukan nak sapa air jauh dah. Jadi kos-kos tu adalah kos pengurusan, boleh lah dah. Tapi bukan nak jual air sepatutnya dah, jual pengurusan air dah. Dan tidak kena lah nak sekat air sungai tu. Kesalah kita lalu rumah kita ni air sungai atau air kita tak sibuk orang bawah daripada kita, orang air lalu kita ni, kita kata ni kena bayar dah. Tak kena lah dah. Dan walaupun kita ni
Bahasa kita Islamik pun dah. Pasal air tu adalah hak bersama. Kita tak boleh nak ambil untung benarnya dah. Lalu kawasan kapal kita nak pergi kapal lain sekak. Kapal lain tu nak bayar kita dulu dah. Oh dah. Kita ke tuai punya air. Bukan kita tuai punya dah, Allah. Beri berlaku lah hak lalu air sungai kita semua hak bersama dah. Tak ada hak kita. Muka kita lalu air sungai lalu depan rumah kita dulu baru lalu depan rumah lain. Tak boleh kita kata hak kita air sungai tu dah. Tu keadaan asalnya dah. Tapi kalau ada pengurusan dah ada urus dah ada pengurusan dah, aku kan kena bayar pengurusan lah dah. Nyaya pada orang jengurus lah dah. Dia buat batai baik juga apa ada pengurusan tak bayar tu lain lah dah. Tapi berpatutlah janganlah tak berpatut, janganlah siapa ada unsur nak pula bayangi saja tu nyanya pada pengguna lah dah. Okey. Dia ihtikar, monopoli dan menimbun barang dia. Diriwayatkan dari Muammar bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yahtakiru illa khati." Tidak boleh melakukan praktik monopoli kecuali orang yang berdosa. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dia harga murah, dia suruh mahal je sipir dulu bagi dalam store dia apa tak jual. Orang terdesak, orang pakak beli berebut dia jadi mahal harga, bagi dia buat tubik dah. Ni panggil monopoli dah. Imam Nawawi menjelaskan kalangan ahli bahasa mengatakan khati' artinya orang yang melakukan maksiat dan dosa dah. Orang salah tu masuk orang dosa dah. Hadis ini sangat jelas menunjukkan haramnya praktik ihtikar, monopoli, timbul barang sehingga barang tenaga baru jual dah. Para sahabat kami dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan bahawa monopoli yang diharamkan adalah monopoli dalam makanan pokok saja. Iaitu memberi makanan pada waktu harga melonjak untuk diperdagangkan, namun ia tidak menjualnya pada saat itu juga. Melainkan menimbulnya terlebih dahulu agar harga jualnya semakin tinggi. Berbeza halnya jika ingin mendatangkannya dari kampungnya atau membelinya di waktu harga murah, kemudian menyimpannya atau menjual di waktu harga mahal. Untuk memenuhi keperluan makannya dan membelinya dengan tujuan untuk menjualnya lagi pada musim itu juga. Praktik terakhir ini tidak disebut monopoli dan tidak diharamkan. Adapun selain makanan pokok tidak haram untuk memonopolinya secara umum. Jadi cerita dia hak tak boleh ni makanan pokok berah ke apa makanan orang ni pakat perlu berlaku dia. Okey, kalau bagi-bagi tidak mendesak, tidak siapa tak haram lah. Ni pendapat ni kata. Tapi kalau dia sipir dan bukanlah makanan pokok, dia sipir tu pula dia tunggu musim dah. Contohnya kalau durian dia boleh sipir dah. Jual musim banyak dah ni rugi dah. Dia mungkin makanan pokok dah durian dah. Tak mati tak akan durian. Jadi lepas tu dia tunggu habis musim pun dia ada teknologi bersifat durian tak buruk kan. Dia jual lepas tu tak ada masalah dah. Naik mula harga durian dah. Tak apalah dah. Lepas tu para ulama menyatakan bahawa hikmah diharamkannya monopoli adalah menghindari mudarat bagi orang banyak. Para ulama juga berpendapat bahawa jika seorang punya makanan dan orang-orang sangat memerlukannya dan mereka hanya menemukan makanan itu, maka pemilik makanan boleh dipaksa untuk menjualnya guna menghindari bahaya kelaparan bagi manusia. Itu poin dia. Syarah Sahih Muslim. Terkait dengan Sa'id bin Musayyab dan Muammar yang disebutkan bertindak monopoli, barangkali ini boleh diartikan bahawa mereka melakukan monopoli tidak berbahaya bagi manusia seperti minyak dan lauk. Yang orang boleh pilih benda lain lah. Sedangkan monopoli barang-barang yang keperluan utama bagi manusia, tentunya tidak mungkin mereka lakukan, kerana tidak mungkin seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haramnya monopoli kemudian malah mengingkarinya semula, kecuali bila hadis ini terapkan pada sebahagian barang yang bukan makanan pokok, misalnya minyak. Itu maksudnya kata bukan pokok pasal bagi tu ada orang tidak goreng dah, ada orang buat sup saja nak. Gitu lebih kurang ada. Yang ketujuh penjualan yang mengandungi dusta, makar, tipu daya dan kecurangan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW menghampiri tumpukan bahan makanan lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya dan jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Beliau pun lantas bertanya, "Apa ini wahai penjual makanan?" Ia menjawab, "Itu basah akibat terkena air hujan." "Wahai Rasulullah,
Beliau kembali bertanya, afala ja'altuhu faqat ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Mengapa kau tidak engkau taruh di atas makanan saja agar dapat dilihat oleh orang-orang? Pada siapa yang mencurangi kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi dia capu hak molek tak molek, dia tak boleh bawah sikit dah. Dan Nabi korek lah ke dalam sikit, lah ke bawah nampak basah. Jadi masa dia jual, nak timbang kilo ke apa, dia mungkin ambil sebahagian molek, sebahagian tak molek dah di bawah. Jadi tipu lah tu kan. Jadi tipu benda tu, hak rasanya tipu dah. Begitu juga buah molek, buah tak molek dah. Semua perkara yang benda yang boleh ada unsur tipu. Dia susuk sikit, dia tak boleh atas hak molek, orang dia ambil telah ke bawah, siapa ke atas molek, itu adalah penipuan dah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW melewati seorang lelaki yang menjual makanan, lalu beliau bertanya, "Kaifa tabi'?" Bagaimana kamu berjualan? Lelaki itu memberitahu Rasulullah di tengah percakapan. Beliau mendapatkan wahyu, masukkanlah tanganmu ke dalamnya. Beliau pun masukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan itu yang dijual oleh lelaki itu, dan ternyata tangan beliau basah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Laisa minna man ghasyana," bukan termasuk golongan kami orang yang mencurigai kami, tipu kami dah. Hadis sahih hadis Abu Daud Baghawi dalam Syarh Sunnah. Diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bahawa ia berkata, kalau saja aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-makru wal khadi'ah finnar. Tipu daya dan makar dan tipu daya ni berada dalam neraka, tentu aku termasuk orang yang paling makar di antara manusia. Dan ini Abu Spelek Hasan Hadrat Ibn Adi dan Kamil dan lainnya. Lihat as-sahih. Tapi dengan hati takutlah nak buat. Redaksi lebih lengkap diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bercerita bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar." Pada siapa yang mencurangi, menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Makar dan tipu daya berada di neraka. Hadis Hasan dari Ibn Hibban, lihat as-sahih. Ibn Arabi mengatakan bahawa pemalsuan atau kecurangan adalah haram menurut kesepakatan umat kerana bertentangan dengan nasihat murni yang tulus. Kata ghash berasal dari kata ghasyash, yang artinya air keruh. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat, lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli. Sebab jika sampai melihatnya, tentu pembeli tidak meneruskan langkah untuk membelinya. Ar-Ridha Al-Ahwazi. Al-Baghawi menambahkan penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram, sama halnya seperti menutup kecacatan. Syarh Sunnah. Sedangkan Ibn Hajar Al-Haytami berpendapat bahawa setiap orang yang mengetahui bahawa dalam barang dagangannya terdapat cacat, maka dia mestilah benar-benar memberitahukan pada pembelinya. Demikian juga beliau yang mengetahuinya adalah selain penjualnya, seperti tetangganya dan temannya, dan dia melihatnya ada seorang yang hendak membelinya dan tidak melihat cacat tersebut, maka dia mesti memberitahukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "La yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman ya'lamu dzalika illa bayyanahu." Tidak halal bagi seorang menjual sesuatu kecuali ia menjelaskan barang tersebut apa adanya, dan tidak halal bagi seorang yang mengetahui cacat pada barang dagangannya tersebut kecuali ia menjelaskannya. Hadis sahih dari Hakim dan lainnya. Lihat pada Al-Maram fi Takhrij Al-Hadis Al-Halal wal Haram karya Syekh Al-Albani. Dia kena ayat betul lah, ada jangan susuk dah. Barang kereta accident tak oyak dah. Ataupun ada masalah gapo-gapo kereta tak, dia tak oyak dah. Jadi dia tidak bersikap jujur, orang beli dengan keadaan tak tahu, tengok dia kena ikut jam kereta. Ini tipu lah. Jadi benda tu kena royak betul. Banyak sekali manusia tidak mendapatkan pencerahan atau mengetahui tentang hal ini. Dirujuk Az-Zawajir karya Al-Hasamin dosa besar. Ketahuilah bahawa pemalsuan, menipu orang lain dan berbuat curang dilarang secara syarak menurut kesepakatan ulama. Pemalsuan, penipuan dan kecurangan ini boleh berupa perbuatan, perkataan dan menyembunyikan kecacatan suatu barang. Dalam bentuk perbuatan, hal ini boleh berupa antara lain menciptakan hal baru dalam barang yang dinegosiasikan untuk memperlihatkan tampilan yang pada realitinya tidak ada, iaitu memalsukan kriteria barang transaksi atau mengubahnya dengan tujuan untuk menyamarkannya, seperti mengarahkan barang dagangan yang akan dijual dengan meletakkan barang yang bagus di atasnya, memoles perkakas dan mobil lama untuk meninggal kesan bahawa itu baru, padahal kereta lama buruk alik dalil macam mana, atau memanipulasikan speedometer mobil untuk memperlihatkan mobil itu jarang digunakan. Kereta tu dia tunjuk kereta lama kan, dia ada kereta tu tunjuk berapa kilo dia guna dah. Dia kena tipu, nampak baru kereta tu guna sikit dah. Praktik kecurangan yang paling marak terjadi pada kes domba dah adalah menahan susu dalam ambilnya dengan mengikat payu di darahnya
sekali dalam 2 atau 3 hari agar susunya nampak terkumpul dan penuh untuk membuat pembeli mengira bahawa ambing kopek susu tu lah. Kambing dah besar dan susunya melimpah dah. Dia suruh nampak sihat. Padahalnya bekak dah. Sementara itu, kes kecurangan dan penipuan dengan ucapan boleh berwujud sebagai berikut. Kebohongan dari salah satu pihak penjual dan pembeli atau dari orang yang bertugas menghitungnya sehingga pihak kedua boleh tertarik ke dalam transaksi. Walau dengan menipu, contohnya penjual atau yang menyewa akan berkata kepada pembeli atau penyewa, barang ini jauh lebih baik dan tidak ada duanya di pasar, atau aku tawar dengan harga sekian tetapi aku tidak menerimanya, dan kata-kata tipuan lainnya dah. Jadi tipu dah. Jadi pasar ni tak ada dah ni yang paling baik, paling molek dah. Padahal ada dah. Sedangkan menyembunyikan kebenaran, contohnya adalah penjual menyembunyikan sebuah cacat dalam barang yang diperdagangkan, seperti retak-retak pada tembok rumah dan melesnya dengan minyak atau plaster, pecah-pecah dalam mesin kereta dah, enjin kereta, penyakit pada haiwan yang jual. Atau boleh juga dengan pembeli menyembunyikan cacat pada mata wang, seperti mata wang tersebut sudah tidak berlaku atau hilangnya cetakan angka masa mata wang. Hukum jual beli semacam ini sudah jelaslah haram menurut syariat sesuai dengan kesepakatan ulama. Setakat tu sajalah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.